We have to solve this by using integrating factor. Bila masa nak pakai the second method, bila kita tak berjaya nak asingkan the variable macam tadi. We cannot separate the variable successfully, one variable on left side, one variable on right side. Awak tak akan boleh nak asing lah benda tu. Bila tak boleh nak asing, then we have to use integrating factor method. Okay, so step dia panjang sikit daripada separable variable. Dia ada 5 main step, but then dia quite simple. Kalau ikut step, tak ada masalah kat sini. Okay, kena ingat step. So start with first one, standard form. Kita kena tulis the equation kita, differential equation in standard form. So step tu saya namakan dia sebagai S, standard form. Okay, apa yang kita kena fokus kat standard form? Saya try zoom. So, we have to rewrite equation dalam bentuk yang ada ni. That's the general one. dy dx kat depan. Ini tak semestinya dy dx lah ya. Kalau soalan tu dt dx ke, dv dt ke macam tadi, dia tak kisah kat situ. Yang penting derivative on its own. Derivative. Single derivative lah, senang cerita. Maksudnya kalau let's say lah depan tu saya ada constant 2 dy dx, itu belum standard form. Nak hilangkan tu, everything kena divide by 2. Itu maksud dia contoh tu. Okay, derivative on its own, single derivative. Okay, plus with yang kat tengah-tengah ni, dia mesti 2 variable. So kalau kat situ ada 2 huruf x dengan y dalam soalan, dia akan duduk kat tengah-tengah macam tu. Okay, equal to yang hujung tu qx. Ini mesti 1 variable. And then last part kita nak check kita dah susun betul tak variable yang kat hujung ni mesti sama dengan derivative punya variable kat bawah yang saya highlight tu. So contohnya kalau kita ada dy dx means on our right side tu mesti in term of x. Dia tak boleh in term of y. Kalau dia tiba in term of y maksudnya awak dah salah susun dah tu. Contoh kalau kita ada dy dt then variable on our right side tu mesti d variable. Okay, nanti kita tengok soalan. Okay, that's the first step. Paling penting. Kalau sini salah, then the rest of the step akan salah nanti. Okay. Next, kita pergi kepada second step. Find the integrating factor. So, apa nak guna kat sini? Nanti kita pergi jawab soalan baru awak nampak lah. So, step ni kita namakan dia sebagai I. Okay. Nak dapat integrating factor, dia bergantung kepada standard form. Kalau salah susun standard form, then your integrating factor for sure akan salah. That's why penting standard form tadi. Okay, once we get the integrating factor, now we have to multiply both sides. Each terms in our differential equation multiply with our integrating factor, IF tu. So, step ni saya namakan dia M. And then we would have to apply product rule kat sini. Nanti kita tengok apa maksud product rule tu. And then bila dah settle product rule, then we may start integrate both sides. Lepas tu solve lah. So, that's 5 main step for integrating factor method. Saya letak acronym SIMPI. S-I-M-P-I. Okay, kita terus pergi example baru nampak clear kot. So example 3, find the solution of the following differential equation. Dalam soalan exam dia tak akan bagi tahu tau. Ini soalan pakai method SIMPI. Soalan tadi pakai separable. Awak kena identify sendiri. Okay, so A, we have dy over dx equal plus y equal to exponential to the power of x. Ini contoh dia. Kalau equation ni awak pusing lah. Awak pusing sana, pusing sini pun awak tak akan berjaya asingkan y dengan dy, x dengan dx. So we have to opt for the second method, integrating factor. So start with the first step, standard form. Okay, standard ingat tadi kita check derivative on its own. Okay, dah cantik. Dy over dx duduk sorang-sorang. Okay, tadi saya kata 2 variable duduk kat tengah-tengah kan. Tapi soalan ni kita tak nampak yang ada 2 variable. Kita ada y and ex. Tapi kita ingat syarat yang ketiga tadi saya kata variable yang kat hujung ni mesti single variable and then dia mesti sama dengan yang bawah. So sini ex, situ akan x lah. Okay, so ex dah betul duduk kat hujung and then yang y tu dia duduk kat tengah-tengah. Settle, that standard form. Contohnya macam soalan ni saya tak ubah apa-apalah. Dia dah memang cantik bagi standard form siap-siap. Okay, now kita pergi kepada second step, I. Apa nak buat kat I? Kita nak cari integrating factor. So macam mana nak cari integrating factor? Focus on second term. Okay. Kenapa saya buat double dot? Focus on second term, saya boxkan sekarang ni, y ni.
yang ada 2 variable. Tutup variable yang kita tak nak. So, variable yang kita tak nak kat sini is variable y. Sebab tadi kita punya fokus is x kan. Huruf bawah tu x. So, kita akan buat integrate 1 dx. Y tu kita tak nak. So, bila tutup y tinggal satu je. Sebab tu integrate 1 dx. Okay. So, integrate tu memang fixed formula. E to the power of integral dx. Itu fixed formula. Dia sentiasa exponent to the power of integral. Dia takkan jadi benda lain. Okay. Equal to integrate 1, we get x. So, e to the power of x. So, itulah kita punya integrating factor. Okay. Next one, kita pergi kepada step number 3, M. Okay. M is multiply both side. Siapa yang kita nak multiply? Step number 1, kita multiplykan dengan step number 2. Step number 1 tadi, standard form equation. Kita multiplykan every term with our integrating factor tadi kat step number 2 punya jawapan. So, sekarang saya darabkan satu-satu ya. So, dy dx akan darabkan dengan e to the power of x plus y times e to the power of x equal to ex darab ex, saya terus jadilah e2x ya. Okay. Settle. Okay. Next, kita pergi kepada step number 4, product rule. Okay. So, product rule, step ni pun sama, fix setiap kali. Focus on the first term. Yang saya box ni, kita fokus kat situ. Okay. Factorize outside our derivative. Derivative tu apa yang ni? D over dx tu. Setiap kali kita bawa keluar tu je. So, if I factorize that out, d over dx, copy back what's left inside. Yang tinggal yang kita tak guna tadi, y dengan ex. Itu kita salin semula. Oh, salah pen. Y, ex. Dah, settle. Second term yang y plus y, ex, that one kita ignore je terus. Hilangkan dia. Equal to, right side, copy back. So, we have e to the power of 2x. And then dah siap ni, dah cantik produk dulu kita. Kita proceed to the last step. We have to integrate both sides. So nak integrate both sides, munculkan simbol integrate, munculkan variable yang kita nak integrate. Okay, so now means on our left side, kita akan ada integrate d over dx y e to the power of x dx equal to integrate e to the power of 2x dx. Now kita integrate lah apa kita punya equation tu. So for left side, dia setiap kali akan jadi macam ni. So kita ada integrate d over dx, maksudnya differentiate. Awak dah belajar dah. Integrate is basically antiderivative of differentiate. So dia cancel out one another. Tak berlaku apa-apa proses. Sebab kalau awak differentiate, awak integrate, awak dapat benda yang sama balik. So for left side, kita just copy back je. Tak berlaku apa-apa kat situ. And then for our right side, integrate lah macam biasa kan. Sebab situ tak ada simbol d over dx. So, integrate e to the power of 2x, we get e to the power of 2x over 2 plus c. Siaplah kita punya integration by using integrating factor method. Simpi lah saya panggil, simpi. Ingat 5 step. Diam tanda okay. Diam tanda go je lah Okay. Kalau okay, saya proceed lah. Kita cuba lagi sekali lah soalan yang mungkin complicated sikit. Up level sikit Saya proceed. Okay. B. Alright. Soalan ni menarik sikit. So, x dy dx minus y equal to x cube sin 2x. Mencabarlah sikit kan equation tu. Okay. So, first, try to separate lah. Ini pun lagi sekali lah. Awak pusing macam mana pun awak takkan boleh asingkan y dengan x tu. So that's why we have to use integrating factor. Kita kena pakai simpi kat sini. So start with s tadi, ingat standard form. Standard form syarat pertama, derivative on its own. Tapi sekarang dia bukan single seorang. Dia ada kawan kat sebelah ni kan. We have x. So to make sure dia jadi single derivative, everything must be divided by x lah. Saya nak hilangkan x. Okay. Apa yang berlaku kat situ, dia akan jadi dy over dx minus y over x equal to x squared sin 2x.
Kita baru settle syarat pertama. Next, syarat kedua. Apa syarat kedua tadi? Kat sini, on the second term tengah-tengah tu, make sure dia ada dua variable. So kat sini betul lah kan? Ada Y, ada X. So dia dua variable. And then last one, syarat ketiga. Bahagian kanan sekali, yang term yang ketiga, mesti ada satu variable. Okay, dah betul satu variable. Variable tu mesti sama dengan bahagian bawah derivatif. Bahagian bawah derivatif kita tadi, dx. Variable kita pun x. Okay, so dah betul lah dia dah sama. Maksudnya everything dah cantik, that would be our standard form. Okay, settle first step. Moving on. Second step, I. I for integrating factor. So in order to find integrating factor, the fifth step, e to the power of integral, ikut huruf yang bawah ni dia dx kan? So dia akan jadi dx. Okay. So apa yang nak letak kat function tu? Focus on the second term tadi yang ada dua variable dengan sign dia sekali, jangan tinggal. Tutup huruf yang kita tak nak. So saya tutup Y. Sebab Y tu tak sama kan. Kita nak DX. Kita tak nak Y. So tutup Y. Yang tinggal akan jadi negative 1 over X. Okay. Next kita integrate. So kita kena integrate negative 1 over X. So dia akan jadi e to the power of negative ln X. Okay. Ni step extra. Sentiasa awak kena simplify integrating factor sampai simplest form. Kita tahu E power ln boleh cancel but then kita ada extra negatif. So negatif kena bawa naik atas. Saya tulislah penuh-penuh ni. So dia akan jadi E ln to the power of negative 1. So E power ln cancel out, we get X to the power of negative 1 lah. 1 over X. And that would be our integrating factor. Itu step penting. Integrating factor salah, habis. Yang bawah tu semua tak berguna dah. Panjang lagi cerita dia kan. So integrating factor, hati-hati. Okay. Next, M. M kita buat apa tadi? Multiply. Nak multiply siapa? Step number 1 dan multiply dengan step number 2. Okay, so saya darab satu-satu. Dy dx times with 1 over x minus y over x times 1 over x. Saya dapat y over x squared. X squared sin 2x times 1 over x. We get x sin 2x. Okay. Dah cantik. Settle step number 3M. Multiply memang dia sesimpel itu je. Tapi akan jadi betul kalau integrating factor kita betul. Kalau integrating factor salah, step number 2 salah I tadi, salah lah M tu. Next kita pergi kepada P. P, product rule. Okay, product rule, fixed step. Focus on the first term. Saya boxkan tu. Factorize outside D over DX. Macam itulah konsep dia. Okay, saya highlight dah tu. So D over DX kita bawa keluar. Apa yang tinggal salin balik. So y dengan 1 over x yang tinggal, that's why we get y over x. Second term, yang y over x squared tu, kita ignore je terus. Dia dah hilang dah. Equal to, right side copy back. So we have x sin 2x. Settle lah kita punya product rule. Dia berhenti di situ, habis cerita. And proceed with last part, I tu integrate both sides. So kita munculkan integral dengan dx. So d over dx, y over x, dx jangan tinggal. Integrate x sin 2x, dx jangan tinggal juga. Okay. Now we may start integrate both sides. So what happened on the left side? Sama macam tadi. Integrate, differentiate the reverse process, dia cancel out je. Tak jadi apa-apa. You just have to copy back the function. So we have y over x. Now for our right side, x sin 2x. Okay, yang ni kita tak boleh terus integrate kan? Sebab ada darab tu. X darab sin 2x. Hasil darab dua function berbeza. So kat sini kita kena pakai, nak pakai substitution ke, nak pakai low pad ke, nak pakai partial fraction? Soalan saya. Awak rasa mana metod yang paling sesuai kat sini? Low pad.
Kita pakai Lawpad. Okay, thank you. So, kita start using Lawpad. Saya pergi laju je yang ni. Tak explain satu-satu. So, sekejap. Pen tak tebal. U would be polynomial. So, U is X. Differentiate, we get dx. And then, dv in this case is sine 2x. So, v would be negative cos 2x over 2. Substitute each of the term into the formula. Saya turun bawah sikit. So, formula kita uv minus integral v du. So, we would have negative x cos 2x over 2 minus with negative v du. So, dia jadi plus with v du. So, cos 2x over 2 dx. And then integrate once again cos 2x over 2. That one tak ada masalah. Boleh terus integrate. Tak perlukan teknik because we only have to integrate cos 2x. So we would get sin 2x over 2. Tapi ada darab 2 lagi. So sin 2x over 4 plus c. So settle lah kita punya differential equation. Okay. Kalau rasa nak susun y in term of x cantik, boleh, tak ada masalah, darab lah. So, y would be negative x squared cos 2x over 2 plus x sin 2x over 4 plus cx. Habis cerita. Okay. Ini jalan kerja version, dia dah jadi. Sekejap, saya cuba. Okay. Ini version dah jadi panjang sikit lah. Okay. Step kita SIMPI itu sama. Dia memang sentiasa satu baris je sebenarnya. But then for integrate both side tu jadi panjang sikit because on our right side just now we have to use Lawpad. Dia menggabungkan. Lagi sekali sebab tu saya highlight tadi. Kita kena terror topik satu dulu. Topik satu settle, baru boleh settle. Okay. Alright. Ada masa lagi? Oh, ada masa lagi. Saya cuba satu lagi soalan. Okay. Kita pergi satu lagi soalan. Soalan C ni dia tak ada initial condition. Macam tak berapa nak menarik sangat kan. Kita cuba soalan yang ada initial condition lah pula. Kena cari C tu apa. So yang ni saya skip. Kita pergi last one. D. Menarik sikit trigo kan. Variable pun berubah sikit sebab kita ada theta. Okay. So we have y prime plus y over tangent theta equal to sin theta tangent theta. Y of 0 is 0. That's ada initial condition. Maksudnya kita kena cari particular solution. Okay. Tukar dulu dalam bentuk standard form. Y prime. Hati-hati variable kita theta. So that would be dy over d theta plus y over tangent theta equal to sin theta over tangent theta. Okay. And then kita double check susunan standard form tadi dah betul tak? First, single variable, betul. dy over d theta, dia sorang-sorang. Second, kat tengah-tengah, dua variable, dah betul. Kita ada y dengan theta. Next, bahagian hujung sekali, yang ketiga, dia tinggal satu variable, dah betul, theta. And then variable tu sama dengan variable yang kat bawah ni, d theta. Okay. Settle syarat standard form. Kita pergi kepada second one, I, integrating factor. What happened here? Focus on the second term. So, kita ada variable theta, ingat, means our integrating factor akan jadi exponent integrate d theta. Tadi dx kan, sekarang d theta. Mana nak pilih? Bahagian yang saya box tadi, second term, tutup variable yang kita tak nak. Siapa yang kita tak nak? Kita tak nak y. So, kalau tutup kat situ, yang ni hati-hati. Dia duduk kat bawah So, maksudnya dia bukan jadi tangent theta. Our integrating tu kena 1 over tangent theta. Okay, sebab kita tutup y. So, how do we integrate this? 1 over tangent. Tak boleh terus integrate. Dia complicated sikit because 1 over tangent is basically cot. Cot kita boleh tulis sebagai cos theta over sin theta.
Cos over sin macam mana nak integrate? Kita kena pakai substitution. Ini panjang sikit cerita dia nak cari integrating factor sebab tak direct. Macam tadi direct je semua. Sekarang complicated sikit. So U here would be macam tadi sama level. Cos dengan sin sama level of difficulty. So kita pilih yang bawah. So differentiate sin we get cos theta d theta. So kita dah boleh tukar soalan tu sebagai e to the power of cos theta d theta dah jadi du 1 over u. Jadi senang dah lah. Okay, integrate 1 over u, that's basically e ln u. Okay, maksudnya kat sini dia akan jadi e to the power of ln, power u is sin. So sin theta. Ingat, e to the power of ln can be cancelled out. So simplify this up, kita akan tinggal sin theta. So that would be our integrating factor. Ni step kedua dia panjang sikit lah. I kita integrating factor tu sebab kena pakai substitution. Okay. Next, kita pergi step number 3, M. M buat apa tadi? Multiply. Darabkan je satu-satu, dia tak payah fikir. So, kita akan jadi dy d theta times with sin theta plus with y sin theta over tangent theta. Saya darab je ni. And then, sin darab sin, kita akan dapat sin squared theta over tangent theta. Okay. Now, pergi ke step yang seterusnya. P. P product rule. Ingat product rule kita buat apa? Focus on the first term. Bawa keluar d over d dia tu. So, kita kena bawa keluar d over d theta. So, d over d theta, I bring it outside. Yang tinggal would be y sin theta. Second term, ignore terus. Everything on our right side copy back. Tapi sin squared over tangent theta tu kita boleh simplify kan? Saya buat note ke tepi lah Tak payahlah tulis ni. So kita tahu tadi tangent tu sebenarnya cos over sin. So kalau saya ada sin squared, tangent kita dah tukar jadi cos over sin. Ini dah boleh cancel out. That is basically sin theta cos theta je sebenarnya. Saya simplify terus. Sin theta cos theta. Okay. Now, we proceed with the last step, I. I for integrate both sides. So, munculkan simbol integral. So, we have d over d theta y sin theta. Variable siapa kita nak integrate? Theta. So, d theta. Integrate on our right side, sin theta, cos theta, d theta. Okay. Apa berlaku kiri? Tak berlaku apa-apa. Copy balik je. Y sin theta. Apa berlaku bahagian kanan? Sin theta, cos theta. Jangan pergi integrate satu-satu Awak dah tahu dah. Hasil darab tak boleh integrate. Jangan pula integrate sin dapat negative cos. Integrate cos dapat sin. Dah siap. Macam tu. Tak boleh. So, sin theta, cos theta ni kita kena cari. Ada tak kena mengena dengan double angle? Kalau nak pakai substitution tak boleh settle juga tu. Tak ada apa-apa awak boleh. Awak tak boleh pakai teknik sebab dia ada pakai formula. So, kita ada kena mengena dengan double angle. Panjang pula cerita dia kat sini kan. Double angle yang mana? Sin. Sekejap, saya tebalkan sikit. Double angle untuk sin. Because sin 2A is 2 sin A cos A. Kita dah ada sin A cos A ni. Sin theta cos theta. So kalau saya rearrange, that would be half 1/2 sin 2A. So sin 2 theta. D theta. Okay. So kita dah boleh integrate. Integrate sin kita akan dapat negative cos. So negative cos 2 theta. Differentiate 2 theta dapat 2. Di bawah tadi ada kawan dia juga 2. So we get over 4. Plus C. Panjang cerita dia sikit kan kat sini. Plus C settle. Tapi tak berhenti kat situ. Soalan tadi ada initial condition. Patah balik sikit naik atas. Tu. Y0 of 0. Maksudnya X kosong, Y pun kosong. Okay.
X equal to 0, Y equal to 0. Kita substitute so that we want to find value of C. Okay, 0 equal to negative cos 0 over 4 plus C. Jangan ingat kalau kosong semua kosong hati-hati tekan kalkulator. Cos 0 kita akan dapat 1 kat situ. So C is basically quarter. 1 over 4. And then last step, we replace back C. So Y sin theta is finally negative 1 over 4 cos 2 theta plus 1 over 4. Or we may factorize outside 1 over 4 because they share the same constant. Saya nak susun saja-saja je Y tu jadi tajuk biasa. So we would have 1 over 4 sin theta. And then yang tinggal would be 1 minus cos 2 theta.